Pada zaman Nabi Musa alaihissalam, ada seorang hamba Allah yang kerjanya mencuri. Sudah 40 tahun dia mencuri. Suatu hari dia terlihat Nabi Musa alaihissalam sedang berjalan. Terlintas di hatinya untuk berjalan bersama Nabi Musa alaihissalam. Katanya, kalau aku dapat berjalan bersama Nabi Musa, mudah-mudahan ada juga berkatnya untuk aku. Ya. Dia melihat diri dia dah 40 tahun kerja mencuri, buat benda jahat. Kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'a wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha'. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa imanal muttaqin ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi'ilmik wastamil abdanana fi ta'atik. Allahumma iftah alaina fathan qariba fi ulumil aqliyati wan naqliyah bijahi sayyidina wa maulana Muhammadin khairil bariyah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta 7 petala langit dan 7 petala bumi dan segala perbendaharaan. Dan berada di antaranya selawat dan salam ke atas Nabi junjungan besar kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ke atas ahli keluarga baginda, dan ke atas para sahabatnya, dan ke atas mereka yang mengikuti jalan mereka yang terdahulu dengan cara yang terbaik sehingga hari kiamat. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di dalam muzakarah bedah kitab ataupun bedah buku Has'ab yang di dalamnya terkandung nasihat-nasihat para ulama dalam perjalanan hati menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bacakan kitab kepada para masyayikh yang kami kutip nasihat-nasihat dan kalam-kalam mereka yang dimuatkan di dalam buku ini, dan juga kepada pengarangnya, mudah-mudahan Allah mengampuninya dan meninggikan darjatnya di dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita berada pada muka surat yang ke-84. Tajuk yang baru iaitu pencuri. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam, ada seorang hamba Allah yang kerjanya mencuri. Sudah 40 tahun dia mencuri. Suatu hari dia terlihat Nabi Musa alaihissalam sedang berjalan. Terlintas di hatinya untuk berjalan bersama Nabi Musa alaihissalam. Katanya, kalau aku dapat berjalan bersama Nabi Musa, mudah-mudahan ada juga berkatnya untuk aku. Ya. Dia melihat diri dia dah 40 tahun kerja mencuri, buat benda jahat. Kan? Sekali dia nampak ada orang soleh, orang baik, Nabi Musa alaihissalam, seorang Nabi sedang berjalan. Kata, aku jalan sekali dengan dia. Kan? Mana tahu berjalan sekali dengan dia pun dapat keberkatan. Maksud keberkatan ni, mana tahu dia dapat bertaubat ke daripada kerja mencuri dia.
Akan tetapi setelah difikirkan semula, dia membatalkan hasratnya tadi. Dia berkata, aku ni pencuri. Manalah layak pencuri macam aku ni berjalan bersama seorang Nabi. Sejurus kemudian dia terlihat pula seorang abid, iaitu seorang ahli ibadah. Ya, abid ni orang yang sibuk beribadah, orang yang suka beribadah, orang yang segenap masanya beribadah. Berlari-lari anak mengejar Nabi Musa alaihissalam dari belakang. Ya, dia kejar. Si abid ini telah beribadah secara istiqamah selama 40 tahun dan dikenali orang. Si pencuri itu berkata di dalam hatinya, baik aku berjalan bersama si abid ini, moga-moga ada juga baiknya untuk aku. Ya. Jadi pencuri tadi, dia kata, baik kalau aku nak bersama Nabi Musa, terlalu tinggi dia. Tapi aku nampak abid ni, ahli ibadah ni tadi berjalan bersama Nabi Musa AS. Sekurang-kurangnya aku berjalan bersama si abid ni. Ya. Lantas si pencuri menghampiri si abid dan meminta kebenaran untuk berjalan bersamanya. Ya. Sebab ketika si abid tadi dia nak kejar Nabi Musa, sebelum abid tadi sampai Nabi Musa tu, kan dia berlari-lari anak kan tadi. Waktu dia berlari-lari anak tu, si pencuri ni fikir biar dia bersama-sama waktu dia nak kejar Nabi Musa tu. At least dia dapat bersama si abid tadi, berjalan bersama. Dia nak dapat keberkatan abid tadi. Sebab dia nampak tadi abid daripada jauh dia nak kejar Nabi Musa. Baik dia bersama sekejap dengan si abid tadi. Jalan sama pun tak pun sekejap. Apabila ternampak saja si pencuri, si abid terkejut dan terus berasa takut. Dia berkata dalam hatinya, celaka aku kalau si pencuri ini berjalan bersama aku, takut-takut nanti rosak segala kebaikan dan amalanku. Si abid ni tengok penjahat ni, pencuri ni, pemaksiat ni berjalan bersama aku, kan terjangkit dia punya ni kan, terjangkit kejahatan daripada aku. Si abid tadi semakin laju berlari supaya tidak diekori oleh si pencuri. Namun si pencuri masih juga mengejarnya kerana ingin berjalan bersama si abid itu. Akhirnya kedua-duanya sampai serentak kepada Nabi Musa AS. Dalam keadaan yang ni nak kejar yang ni nak lari daripada yang ni, tiba-tiba kedua-duanya sampai kepada Nabi Musa AS. Nabi Musa AS berpaling dan bersabda kepada mereka berdua, aku baru sahaja mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya memberitahu kamu berdua bahawa segala amalan kamu telah dimansuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya segala yang dalam buku catatan amalan kamu berdua, segalanya telah di wipe out, telah dibersihkan, kosong. Jadi si abid tadi 40 tahun punya ibadah wipe out, bersih, kosong. Maksudnya habislah, tak ada apa-apa, ditolak, jadi kosong lah. Dan si pencuri tadi 40 tahun amalan mencuri dia di wipe out, habis, ya. Maksudnya diampuni. Yang si abid tadi di reject, semua amalan yang 40 tahun di reject habis. Itu maksud dimansuhkan oleh Allah. Terkejutlah si abid dan si pencuri tadi. Berbahagialah si pencuri kerana segala dosanya mencuri selama 40 tahun telah diampunkan Allah. Celaka dan duka citalah si abid kerana segala amalan dan ibadahnya selama 40 tahun telah ditolak dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rupa-rupanya si pencuri itu walaupun kerjanya mencuri, dia tidak suka perbuatannya itu. Dia miskin dan tanggungannya banyak. Masyarakat ketika itu sudah rosak dan orang kaya enggan membantu fakir miskin dan dia mencuri kerana terpaksa.
Setiap kali mencuri, dia berasa bersalah dan berdosa. Jiwanya terseksa dan menderita. Selama 40 tahun dia menanggung rasa berdosa itu, dan selama itu juga jiwanya parah menanggung derita. Selama 40 tahun hatinya merintih meminta belas kasihan, keampunan dan mengharapkan kasih sayang Tuhan. Si abid pula amat yakin ibadahnya mampu menyelamatkannya. Dia yakin ibadahnya akan dapat membeli syurga. Setiap kali beribadah, dia rasa dirinya bertambah baik dan mulia. Selama 40 tahun, si abid ini mendidik hatinya supaya berasa lebih baik dan lebih mulia setiap kali membuat ibadah. Mendidik di sini maksudnya memupuk. Memupuk hatinya. Supaya apa? Supaya berasa lebih baik dan lebih mulia berbanding orang lain setiap kali beribadah. Hingga dia berasa tidak layak bergaul, apatah pula berjalan bersama orang yang hina dan berdosa. Dia berasa hanya dirinya yang layak berjalan bersama para nabi. Maha suci Allah yang mengetahui segala isi hati manusia. Dia yang tidak melihat akan amalan-amalan zahir, yakni lahir, tetapi apa yang ada di dalam hati. Dia yang menilai hambanya mengikut apa yang termampu oleh hambanya, dan tidak lebih daripada itu. Dia yang menguji manusia dengan kesusahan dan nikmat untuk mengetahui siapa daripada kalangan hambanya yang benar-benar berjiwa hamba dan berasa bahawa Allah itu Tuhannya. Baik. Ada beberapa pengajaran yang kita dapat kutip daripada kisah yang baru kita pendengarkan sebentar tadi. Ya. Walhasil pokoknya pengajarannya bukanlah boleh mencuri. Ya. Bukanlah perlu mengagungkan pencuri. Ya. Bukanlah bermakna jika dia terdesak, dia boleh mencuri. Ya. Itu bukan poin daripada kisah ini. Ya. Kalau itu yang diambil poinnya, maka dia tersilap faham. Walaupun disebut di sini, dia mencuri sebab dia miskin dan tanggungannya banyak, masyarakat ketika itu sudah rosak dan orang kaya enggan membantu fakir miskin yang memaksa, yang menyebabkan dia terpaksa untuk mencuri. Ini sebagai selingan saja nak bagi tahu keadaan ketika itu. Ya, bukan untuk nak untuk justifikasikan perbuatan yang mencuri itu. Mencuri itu salah, tetap salah. Ya. Tetapi apa yang ingin dikutip daripada kisah ini adalah dalam keterpaksaan dia dengan untuk dia terpaksa mencuri dan dia membenci perbuatan mencurinya itu. Bermakna dia tidak ingin mencuri, tetapi keadaannya telah terdesak. Keadaannya yang terdesak, dia terpaksa dia mencuri dan dia membenci perbuatan itu dan dia menyesali perbuatan itu setiap kali dia melakukannya. Dia mengatakan bahawa dia tak patut melakukan ini. Dia tak patut sentuh perbuatan yang seperti ini. Selama 40 tahun dia menyesali dirinya. Selama 40 tahun dia meminta ampun daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Derita jiwanya menanggung beban rasa dosa tersebut. Ya. 40 tahun dia merintih mengharapkan kasih sayang Allah supaya dia dapat tinggalkan perbuatan tersebut. Bermakna dia tahu perbuatan itu salah dan silap. Dia ingin meninggalkannya. Tetapi keadaannya sentiasa menyebabkan dia terpaksa melakukannya lagi dan lagi. Dan setiap itulah lagi dan lagi dia meminta ampun daripada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan perubahan berlaku pada dirinya. Kita dapat lihat bila dia nampak Nabi, dia ingin mendekati Nabi supaya ada keberkatan di situ, limpahan keberkatan itu yang tercurah kepadanya, sebabkan dia boleh berubah.
daripada perbuatannya itu, sehingga dia merasakan dirinya begitu hina, dirinya begitu rendah untuk mendekati Nabi. Dan dia melihat si Abid yang ingin berlari menuju kepada Nabi, dia merasakan bahawa sekurang-kurangnya dia dapat berjalan bersama si ahli ibadah ini, Abid tadi, yang sedang berlari menuju kepada Nabi. At least dapat berjalan bersama dengan dia. Dia mendambakan sesuatu yang besar daripada Allah. Dia mengharapkan suatu rahmat yang menyebabkan dia dapat berubah. Ya. Maksudnya dia berusaha. Dia berusaha untuk dia berubah. Ya. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala pada hari tersebut menerima apa yang diusahakan, apa yang dilakukan oleh si pencuri ini, sehingga dia berubah pada saat itu. Ya. Allah Ta'ala mengampuninya dengan menghapuskan seluruh dosanya. Dosa mencurinya selama 40 tahun. Allah memberi dia petunjuk, Allah memberi dia taufik, Allah memberi dia hidayah untuk dia berubah. Ya. Tetapi yang si Abid tadi, 40 tahun dia beribadah, ya, seluruh pahalanya terhapus. Jadi sekarang kedua-duanya bermula ibadah, dua-duanya dalam keadaan pada poin yang sama. Si pencuri tadi dan juga si ahli ibadah, kedua-dua berada pada poin yang sama untuk sama-sama membina pahala dan juga ganjaran mereka yang nak mereka kumpul bekalan menuju Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pengajaran yang terbesar daripada kisah ini adalah penghadapan hati manusia, interaksi hati manusia. Ya. Apabila dia berdepan dengan amalan yang dilakukan, ibadah yang dilakukan, bagaimana penghadapan hati, iaitu bagaimana hati itu menyikapi, berinteraksi dengan ibadah-ibadah yang didapat lakukan. Ya. Dan berikutnya, jika seseorang itu tersungkur dalam dosa, seseorang itu terjerumus dalam maksiat, bagaimana hati itu sepatutnya menyikapi hal tersebut. Ya. Dia telah tersungkur, dia telah berdosa. Bagaimana hati itu menyikapinya? Bagaimana penghadapan hati berinteraksi dengannya? Kerana end of the day, itu semua adalah takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka tugas kita adalah untuk mempelajari dan mengetahui apakah adab hati yang sebetulnya apabila kita ditakdirkan Allah untuk dapat beramal ibadah, dan kemudian yang sebaliknya, bagaimana hati itu patut beradab kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala jika kita ini tersungkur dalam dosa dan maksiat. Itu namanya adab hati. Adab hati. Ya. Sudah tentulah adab hati itu berbeza apabila kita dapat beramal ibadah berlainan dengan adab hati yang sepatutnya kita miliki apabila kita tersungkur dalam dosa dan juga maksiat. Sudah tentu penghadapannya itu penghadapan dengan pendekatan yang berbeza, dan semua itu terangkum di dalam makna perjalanan menuju Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semuanya di dalam pengertian pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sama ada dengan amal ibadah ataupun dosa yang kita tersungkur di dalamnya. Jangan salah faham.
oh kalau gitu kita boleh berdosa dan bermaksiat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak, itu bukan poin. Poinnya apabila kita tersungkur dalam dosa dan maksiat, kita bukan nak melakukannya, tapi kita tersungkur di dalamnya, terlepas pandang, terjerumus di dalamnya. Bagaimana adab hati. Dan hari ini kita ingin membincangkan adab hati tersebut. Ya. Sebab dalam kisah ini terselit banyak faham-faham kunci, ya, dalam perjalanan rohani menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kalau bahasa modennya konsep kunci, konsep kunci. Tapi saya lebih suka guna perkataan Melayu, faham kunci. Bila kita dapat kefahaman kunci ini, di situ kita nak aplikasikan pada jiwa kita. Tu hasab. Macam mana kita nak applykan pada jiwa kita, hati kita, kalbu kita, sebagai bantuan kepada kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai pertolongan kepada kita, sebagai sebuah pertolongan untuk jiwa kita tiba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksud jiwa yang tiba pada Allah? Hati yang mengenal Allah. Hati yang dibukakan kepada pengenalan kepada Allah, makrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Amal ibadah ini mewariskan sesuatu di dalam jiwa kita. Dia mewariskan sesuatu, suatu sifat di dalam jiwa kita. Begitu juga dengan perbuatan maksiat dan juga dosa. Ianya mewariskan suatu sifat dalam jiwa kita. Ya. Kedua-duanya mewariskan sifat-sifat yang tertentu, yang berbeza dalam jiwa kita. Dan di sini kita perlu faham bagaimana untuk menghadapinya. Ya, kerana kita semua kena beramal ibadah dan kita semua pasti tersungkur dalam dosa. Ada sesiapa yang boleh terselamat daripada dosa di antara kita? Tidak. Bermakna kedua-duanya adalah anak tangga untuk kita berjalan menuju Allah. Tapi dengan syarat kita tahu bagaimana adab hatinya. Salah adab hati, kedua-dua perkara ini bukan menjadi anak tangga menuju Allah, tetapi menjauhkan dia daripada Allah. Kuncinya pada adab hati tersebut. Dan itu adalah pokok perbincangan kita pada hari ini. Adab hati itu. Baik, amal ibadah yang Allah SWT perintahkan kita untuk melakukannya. Ya. Ini adalah untuk mewariskan sifat kehambaan jiwa kita kepada Allah. Penundukkan kalbu kita, untuk merendahkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana makna kehambaan itu terkandung di dalamnya makna kerendahan, kekerdilan, kekosongan, ketiadaan, kepapaan, kefakiran, kemiskinan, keperluan kepada Allah. Itu semua terkandung dalam pengertian kehambaan. Perasaan kehinaan, perasaan kerendahan, perasaan penundukan, kepatuhan, kesetiaan. Ya, itu semua terkandung dalam makna kehambaan. Menunjukkan kita ni di hadapan Allah, dialah maha agung. Dialah yang maha hebat. Dialah yang maha besar. Dialah yang maha mengatasi segala-galanya. Dan saya di hadapannya tidak ada apa-apa. Seolah-olah tiada. Kosong, zero, sifar. Ya. Itu adalah sifat yang sepatutnya
terwaris daripada ibadah yang dilakukan. Ibadah diperintahkan untuk kita menzahirkan ubudiyah, menzahirkan penghambaan diri kita kepada Allah, supaya kita mencapai maqam ataupun kedudukan abdiyah, dipanggil abdiyah, iaitu kehambaan. Kalau ibadah ini ibadah, ya, ibadah. Kalau ubudiyah, perhambaan. Kalau abdiyah, itu kehambaan. Ya. Dan itu adalah antara tujuan utama kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kita mencapai hakikat kehambaan yang sebenar. Ya. Itulah yang rahsia yang terselit di setiap ibadah yang kita lakukan. Solat kita, puasa kita, zakat, ibadah korban kita, haji dan juga umrah kita, sedekah kita, infak, wakaf kita, hadirnya kita di majlis ilmu, ya, hadirnya solat jemaah. Ini semua adalah suatu bentuk ibadah. Semuanya adalah bentuk ibadah yang sepatutnya mewariskan kepada orang itu sifat rendah diri. Ya. Tetapi untuk dia mencapai hakikat rendah diri dan kehinaan diri itu, ya, biasanya orang itu akan melalui suatu fasa, iaitu ketakabburan, takabbur, kesombongan diri. Kesombongan. Ya. Kerana apa? Kerana orang beribadah ini, dia semakin menunduk, semakin sujud, semakin dia buat sesuatu yang, ya, ibadah, dia boleh menyingkap beberapa sifat dalam diri kita. Dia menyingkap hijab. Dan ada satu fasa hijab tersebut. Hijab itu hijab keakuan diri, keakuan, ananiyah, ego. Ada satu fasa yang sebenarnya Allah SWT letakkan sifat itu memang semula jadi dalam diri manusia, bukan untuk kita merasa keakuan diri kita, tetapi untuk merasa keakuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kesombongan yang memang secara lumrah ada dalam diri manusia, itu difitrahkan secara semula jadi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam diri manusia untuk dia mencapai hakikat kesombongan yang ada pada Allah, bukan kesombongan dirinya. Jadi untuk kita mencapai yang ada pada di sisi apa yang ada di sisi Allah SWT, Allah berikan itu pada diri manusia. Kalau tak, bagaimana nak tally? Jadi Allah letakkan pada diri manusia sebenarnya sebagai ya, sebagai alat untuk nak menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Baik, saya cuba sederhanakan sedikit. Ya. Kita ada sifat tamak tak? Ya. Kita sebenarnya sentiasa ada tamak sebenarnya. Bukan kadang-kadang. Kita sentiasa ada tamak. Ya, sifat itu memang embedded within ourselves, yang kita tak dapat tolak. Dan sifat itu memang Allah Ta'ala bekalkan pada diri manusia, bukan untuk tamak kepada benda dunia. Nafsu ni, sifat nafsu Allah jadikan dia nak lagi. Rasulullah kata, ada satu lembar emas, dia nak lembar emas kedua. Contoh, kalau kita ada satu cincin emas, kita nak cincin emas kedua. Kita ada satu gelang emas, kita nak gelang emas kedua. Ya.
Kita ada satu rantai emas, kita nak rantai emas kedua. Walaupun kita boleh pakai satu rantai saja setiap masa, tapi nak rantai emas kedua. Ianya berlanjutan sampai kalau dia ada satu lembah emas, dia nak lembah emas kedua. Itu memang sifat yang ada pada manusia. Tapi apakah hikmah Allah SWT memberikan kita sifat tamak tersebut? Ya. Supaya kita tamak dengan apa yang berada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya kita tamak dengan apa yang berada dalam akhirat. Apa yang berada di akhirat, di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya kita berasa tamak dengan pahala dan ganjaran yang merupakan currency yang valid nanti di hari akhirat. Satu-satunya currency yang valid, yang laku di hari akhirat, di negeri akhirat. Semua kita nak pergi negeri itu, satu-satunya mata wang yang laku adalah pahala, ganjaran, pahala. Yang kita tak nampak sekarang ni. Kita tak nampak. Jadi Allah ciptakan nafsu kita dengan sifat tamak tersebut, supaya kita tamak dengan perkara-perkara yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya Allah bukan ciptakan itu untuk tamak dengan perkara-perkara yang hina-dina di sisi Allah Ta'ala di dunia ini. Dunia ini dan segala kekayaannya tidak dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan pandangan rahmatnya. Bahkan Allah Ta'ala hina dan Allah Ta'ala kutuk dunia dan segala kekayaannya. Ad-dunya mal'unah wa mal'unatum ma fiha, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Dunia ini seluruhnya terlaknat dan segala yang berada di dalam isinya dikutuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Illa dzikrullah, kecuali dengan segala sesuatu yang terhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang terhubung dalam pengingatan, pendekatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat tamak ini akan datang bersama dengan sifat kejar mengejar, lumba berlumba, berlumba-lumba, ya, berlumba-lumba. Itu dah memang fitrah. Ya. Dan itu semua Allah Ta'ala fitrahkan supaya manusia berlumba-lumba dalam hal kebaikan, dalam hal yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Fastabiqul khairat wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Bila Allah ceritakan kenikmatan-kenikmatan akhirat di dalam Al-Quran, Allah kata dalam perkara ini yang sepatutnya kamu berlumba-lumba, dan perkara hal ini yang sepatutnya kamu berkejar-kejaran, yang sepatutnya kamu berhambat, ya. Bukan untuk berhambat dengan hal dunia. Dunia ini bayangan semakin dikejar semakin lari, kita yang keletihan. Ya, bukan bermakna tak perlu usaha dunia, tidak. Tapi itu semua pun matlamatnya adalah bagaimana nak bina akhirat kita. Sifat hasad, ya. Sifat hasad sebenarnya Allah Ta'ala fitrahkan secara semula jadi dalam diri kita. Ya. Tetapi hasad itu bukan Allah fitrahkan untuk kita berhasad dalam hal dunia, tapi untuk berhasad dalam hal kebaikan. Berhasad, tengok orang banyak sedekah, berasa hasad. Hasad tersebut bukan sebab kita nak nikmat hilang daripada dia, tidak. Supaya kita pun dapat bagi sedekah banyak macam dia juga. Kita tengok orang dapat bangun malam, dapat sembahyang tahajud, solat qiyamul lail, kita rasa hasad. Bukan supaya nikmat hidayah itu lenyap daripada dia, tidak. Supaya kita dapat mencontohi dia. Saya pun nak bangun malam juga. Hasad. Saya tengok orang dapat baca Quran siang dan malam. Siang dan malam. Saya rasa hasad. Saya pun nak baca Quran juga. Dengar hadisnya tentang hasad, lalu kita faham, oh, ada hasad yang betul, ya. Ada tamak yang betul. Ada berlumba-lumba mengejar-ngejar yang betul. Dan itu memang difitrahkan secara semula jadi. Tetapi bukan untuk, okey, mengapa manusia tersangkut dengan dunia?
Nafsunya itu digunakan untuk dunia. Kerana nafsu itu tidak dididik. Nafsu itu tidak ditunduk-tundukkan. Nafsu itu tidak diperkenalkan untuk mencintai akhirat melebihi dunia. Untuk mengutamakan yang baqa melebihi yang fana. Untuk melebihkan yang kekal abadi melebihi yang akan hancur binasa di dunia ini. Hati itu perlu dididik, nafsu perlu dididik. Dipanggil tazkiyatun nafs. Dalam ilmu agama, dipanggil tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, pembersihan jiwa, pembersihan nafsu. Itu melalui proses pendidikan. Didik hati, didikan hati ini dia lain daripada pelajaran. Ya. Pelajaran dan pendidikan lain sebenarnya dalam agama kita. Ya. Pendidikan ini dia adalah konsep yang tinggi berbanding hanya belajar. Kalau belajar ni ta'lim, tadris, dirasah, ini pembelajaran, pelajaran. Tetapi tujuan utama di dalam keilmuan dalam Islam, kemuncaknya adalah didikan, iaitu tarbiyah. Didikan ini dia ada beberapa perkataan dalam bahasa Arabnya yang merupakan kunci dalam ilmu itu sendiri. Tarbiyah, tazkiyah. Kemudian ada nama lain, tanqiyah, penyucian. Kemudian ada tarqiyah, peninggian maqam, kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang utamanya tarbiyah. Ya. Dan ini semua sudah terluput di dalam sekolah-sekolah. Ya, sebab sudah mengikut aliran banyak lebih pada aliran barat kan. Kita punya sistem tarbiyah yang merupakan kunci utama dalam pembelajaran ilmu itu sudah dihilangkan. Ya. Jadi tidak menghasilkan anak-anak murid yang beradab lah. Ya. Tidak menghasilkan yang bahkan makin berlalu zaman semakin anak-anak semakin biadab. Ya. Bila faktor bila tujuan utama tadi tarbiyah, didikan dibuang daripada sektor persekolahan, dia jadi anak-anak mungkin lebih mudah untuk kurang ajar, ya, untuk cakap kasar dengan ibu bapa, tak hormat orang tua, dia boleh maki hamun cikgu dia, pensyarah dia, lecturer dia di college. Ini biasa zaman sekarang. Sebab apa yang menjadi kunci utama di dalam pembelajaran ilmu dalam Islam telah dipisahkan, disekularkan, panggil disekularkan. Ya. Sebab di dalam Islam yang bagi ilmu itu, dia perlu juga bagi didikan. Sebab dalam Islam, Allah dalam Quran bagi tahu tugas Nabi SAW di samping memberi ilmu, sampaikan info, sampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah juga mendidik, menyucikan hati para sahabat, menyucikan hati umat. Itu dipanggil tazkiyah. Ya. Maksudnya di situ ada dua peranan, dua fungsi yang berbeza. Ya. Maksud apabila kita sebagai guru, kita bukan sahaja transfer ilmu, kita bukan sahaja transmit knowledge, tetapi didikan jiwa, pembentukan hati, pembinaan rohani. Itu yang menyebabkan seseorang itu berubah. Itu yang menyebabkan seseorang itu dapat berakhlak. Itu yang menyebabkan seseorang itu hala tujunya benar dalam perjalanannya di dunia ini menuju Allah. Dan ayat Quran ini banyak Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Antaranya huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah.
Dialah Allah yang telah mengutus daripada kalangan kamu, daripada bangsa yang ummiyin, daripada kalangan orang-orang yang tidak tahu membaca dan menulis, seorang Nabi yang tugasnya membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kamu. Kedua, wa yuzakkihim, dan juga untuk mentazkiyah mereka, menyucikan mereka, kalbu mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan mereka Al-Quran dan juga sunnah. Hikmah di sini maksudnya sunnah, mengajarkan. Di sini saja Allah Ta'ala dah bezakan antara tazkiyah dan juga ta'lim. Yu'allimuhumul, itu daripada perkataan ta'lim. Yang pertama tadi yatlu alaihim, yatlu daripada perkataan tilawah. Tilawah ni pembelajaran, berdakwah, panggil dakwah, suruan, menyeru. Ya. Dakwah lain, pembentukan hati lain, taklim lain. Taklim yang sekarang ni lah kita sedang duduk. Ya. Tapi dalam agama, ketiga-tiga ni dia tak berpisah. Ketiga ni berjalan serentak. Dalam ilmu yang disampaikan, sekaligus di situ ada pembentukan jiwa. Di situ ada didikan. Itu nama pendidikan. Sebab tu dalam bahasa English, to educate dengan to teach ada dua perkara berbeza. Everyone can teach, but not everyone can educate. Itu maksudnya. Tapi perkataan education kan dah dipakai secara umum kan. Semua jenis ilmu pun education dah. Tapi education itulah maksud sebenar dalam pendidikan Islam, iaitu tarbiyah, tazkiyah, to educate. Ya. Bukan sekadar to teach. Baik, seorang yang beramal ibadah diperintahkan oleh Allah untuk beribadah, untuk diwarisi makna-makna kehambaan tadi. Baik, setelah saya sederhanakan sifat-sifat yang semula jadi Allah Ta'ala berikan kepada kita, saya nak buat perbahasan yang sedikit tinggi. Allah Ta'ala letakkan sifat keakuan dalam diri kita secara semula jadi. Sifat keakuan itu jika tidak dididik untuk dibawa kepada merasa keakuan Allah, dia akan berada pada tahap merasa keakuan diri dia. Akulah, aku. Segalanya aku. Kau tengok nak aku berjaya, aku. Ada engineer seorang, ada doktor seorang, ada arkitek seorang, ada businessman seorang, ada aku. Not even my husband. Aku. Single. Not even husband, but I. Jadi di I-ness ini memang naturally embedded by Allah SWT secara innate dalam setiap human being. Setiap manusia memang secara natural. Tapi I-ness itu ataupun ananiyah itu, Allah nak supaya hati kita terdidik dapat merasa keakuan Allah. Allah lah yang memiliki aku segalanya. Kesombongan segala milik Allah, kerana dialah yang memiliki segalanya. Dia saja yang berhak untuk merasa diri dia lebih mulia daripada yang lain. Kerana dia memang maha mulia dan segala kemuliaan di dunia ini berasal daripada dia. Dia sahaja yang berhak claim perkara tersebut. Dia saja yang berhak mengatakan, akulah yang maha agung. Akulah yang begini, akulah yang begitu. Akulah yang menciptakan 7 langit dan 7 bumi. Akulah yang menciptakan manusia, jin, malaikat. Aku menciptakan syurga dan neraka. Aku menciptakan segala kekayaan. Aku memiliki segalanya. Lillahi mulku samawati wal ardh. The majesty and the kingdom of 7 heavens and 7 earths belongs to me alone. Alone. Me. Hanya Allah yang berhak. Tapi sifat tu Allah bagi pada manusia, ya, supaya dia dapat mencapai makrifat yang benar pada Allah. Kalau Allah tak bagi, macam mana nak tally?
Macam mana kita nak tally dengan ketuhanan? Maka Allah berikan supaya manusia didik jiwa dia sampai dia masa diri dia tidak ada apa-apa. Keakuan diri dia lenyap, tapi dia dapat merasakan keakuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah bagi manusia kesombongan supaya manusia lenyapkan kesombongan dirinya dan dapat merasakan kesombongan Allah. Apa maksud kesombongan Allah? Merasakan kebesaran Allah, kemegahan Allah, Allah yang memiliki segala-galanya. Jika hati tidak terdidik, manusia akan selfish dengan dirinya. Dia akan egois. Dia akan menjadi orang yang hanya mementingkan dirinya. Dia hanya melihat dirinya yang hebat, dirinya yang mulia. Ya. Dan dalam perjalanan menuju Allah, itu semua adalah part and parcel yang manusia akan lalui. Supaya melalui dia lalui, punya ada satu fasa macam ni, kalau tak terdidik, dia akan tersangkut di situ. Dia tak akan dapat merasa keakuan Allah, dan sampai dia mati dia merasa keakuan dirinya. Akulah, sebab akulah berjalan masjid ni, sebab akulah berjalan majlis ilmu ni. Kalau tak ada aku lingkup, sebab akulah anak-anak aku berjaya, sebab akulah surau aku hebat, berjalan semua majlis program dan sebagainya, sebab akulah majlis korban semua berjalan, sebab akulah komuniti aku, alumni aku, aktiviti bergerak. Kalau tak, sebab akulah aku punya persatuan bergerak. Kalau bukan aku, habis lingkup, semua tak boleh buat kerja. Sebenarnya kadang-kadang memang betul, memang kalau bukan dia, tak ada siapa yang gerakkan. Tetapi kita sedang bicara adab hati kan. Memang betul, kalau bukan dia yang menggerakkan, tak ada siapa dah nak gerakkan. Boleh jadi ia. Tapi apa adab hati kita? Adakah merasa diri kita lah yang penggerak segala-galanya? Diri kita lah yang hebat. Sebab kalau tanpa diri kita, tak bergerak semua, tak berjalan semua, bankrupt semua, lingkup semua, tutup semua. Itu fasa. Bukan saja dalam ibadah, tapi dalam ilmu, dalam menuntut ilmu. Itu semua fasa yang Allah Ta'ala jadikan sebagai laluan, supaya adanya laluan seperti ini, supaya kita dapat mencapai the next fasa yang berikutnya. Itu dapat merasa keakuan Allah. Kita lalui perasaan tamak kepada dunia, supaya nanti satu masa kita tamak kepada hari akhirat. Tetapi jangan berlama-lama. Jangan berlama-lama tersangkut dengan tamak dunia, bekerja-kerja dunia. Sebab ramai yang saya lihat, orang yang tersangkut di sini sampai hujung usia tersangkut. Tamak dengan dunia tak habis-habis, dan tamak pada agama tak datang-datang. Sebab tak berusaha untuk nak didik hati tersebut. Hati perlu dididik. Ya. Kita lihat dia di dunia ni. Jika orang tu dia tak pada bisnes, dia nak didik diri dia supaya dia betul-betul acquainted dengan bisnes, supaya dia well versed dengan the world of business. Kalau dia berusaha, segalanya dia menghala ke arah macam mana nak siapkan diri dia dengan bisnes. Mana ada dengan seminar, pergi. Mana ada forum pasal bisnes, pergi. Mana pasal macam mana nak didik jadi jutawan, pergi. Mana. Semua yang pergi. Ketika saya sekolah, saya dah ada mindset, saya nak jadi businessman. Kan? Mula-mula pada sekolah rendah tu, dia mula tanya 3 cita-cita. Waktu tu saya masih letak option pertama Perdana Menteri, option kedua Menteri Pendidikan, option ketiga Menteri Ekonomi. Tapi lepas saya melalui satu fasa, saya kata besar sangat cita-cita ni. Tengok tak ada kawan-kawan lain pun letak cita-cita macam ni.
Saya kata pemikiran apa macam ni. Saya kata businessman lah. Jadi nampak sederhana sedikit. Cikgu pun terperanjat. Nak jadi Perdana Menteri. Mana tahu saya dapat gantikan Dr. Mahathir. Kita dah dua, dah jadi 3. Seronok sangat, excited waktu tu. Tapi lepas dah menginjak sekolah menengah, saya kata, dah fokus jadi businessman. Jadi, bila dah set tu, tingkatan 4 tu adalah peralihan. Kita nak pilih line mana? Kita nak science stream ke? Kita nak boleh pilih ekonomi? Saya pilih ekonomi. Saya pilih ekonomi. Walaupun saya punya result pun bagus sebelum tu, kalau nak masuk sains pun insyaAllah tak ada masalah. Tapi sebab kita dah memang suka ekonomi, jadi saya masuk ekonomi. Saya belajar betul-betul ekonomi. Setiap kali ekonomi dengan perdagangan selalu dapat 100. Wakil sekolah, kuis perdagangan, sebab dah memang minat. Kita memang dah nak tengok, rasa aku ni nak jadi businessman. Daripada awal lagi dah memang set dah minda tu. Tingkatan 5 dapat jadi pelajar terbaik pula, best student. Kan? Sebab skor semua. Yang dia semua tingkatan saya ada 400 orang. Jadi dia pilih 3 yang terbaik. Nombor 1 saya, nombor 2 Cina, nombor 3 Cina. 2 dan 3 ni science stream. Saya ambil ekonomi. Memang lebih senang lah sebenarnya. Science stream ni lagi susah. Admit dia saja macam mana kan. Walhasil dapat SPM pun saya skor. Jadi bila nak apply university, so saya pilih yang berkaitan dengan bisnes. Ada business admin, bahagian ekonomi, bahagian perniagaan, semua yang bahagian kan. Dan saya dapat business admin di ITM. Waktu tu ITM. Tahun depan ni baru tukar ITM apa. Walhasil tapi waktu dapat tawaran tu, Allah bagi saya fikir, Iqbal, nak bisnes yang lebih hebat, bisnes yang tak rugi punya, bisnes yang menguntungkan. Kamu belajar akhirat, kamu belajar agama. Jadi Allah Ta'ala bagi sampai saya rasa saya tak nak belajar yang bersijil. Saya tak nak belajar yang bersijil. Kan? Jadi saya bagi tahu mak, waktu tu saya ingat lagi, di tangan saya baru dapat tawaran masuk institusi pengajian tinggi. Kata, mak, ni dah dapat, boleh tak saya nak belajar pondok? Oh, mak saya memang suka. Sebab saya daripada sekolah rendah, mak saya dah kata memang tak payah dah belajar-belajar. Tak payah dah sekolah kebangsaan ni. Belajar agama lah. Jadi bila dah macam tu, walaupun dah dapat tawaran, mak tetap berkobar-kobar lagi. Pergi. Tapi ni tak ada sijil punya, tak apa. Apa sijil? Pun pergilah mondok. Saya mulakan di selatan Thailand lah. Mengaji pondok di kawasan Patani Darussalam, selatan Thailand. Di situ bermulalah pengajian agama yang tak diiktiraf lah orang kata. Tapi memang tak kejar yang tu. Memang tak nak yang tu. Sebab masa di persimpangan delima tadi tu, memang Allah dah bagi faham, nak bisnes yang lebih hebat tak? Bisnes yang ada pada Allah. Tapi ketika itu pun keluarga pun ada kata, dah dapat tawaran ni, at least masuklah sekolah agama yang ada sijil ke apa. Saya kata saya tak nak, nanti sanad pula tak dapat jaga sanad. Sebab waktu tu saya dah dapat kefahaman ilmu ni kita kena bersanad. Kalau saya pentingkan sijil,
Boleh jadi saya pergi tempat yang tidak ada bersanad ilmunya, kan? Macam universiti kan dah terputus, kebanyakan terputus sanadnya. Kalau saya belajar di kolej agama dan sebagainya, kebanyakannya terputus. Kecuali kalau ada 1-2 orang ustaz kat situ yang memang asal-usul pondok, tapi kebanyakannya terputus. Ini memang senario yang lumrah lah dalam universiti. Jadi di mana ya tadi? Macam mana boleh masuk? Okey. Itu dah habis dah. Macam mana boleh sampai? Business, ya. Keakuan. Jadi segalanya aku Allah Ta'ala bagi. Jadi bila kita mulakan pengajian ilmu, kita akan merasa takabur sebab aku lebih daripada orang lain. Ya. Saya melaluinya. Saya melalui fasa ego tersebut, fasa merasa takabur. Sebab memang semua orang pun akan merasainya. Sebab jadi tak salah saya mengakui. Sebab tak normal kalau saya kata saya tak melalui fasa tersebut. Tak normal. Jadi setiap orang apabila dia masuk line ilmu agama, dia mula belajar ilmu agama, ya, bukan saja di ma'had madrasah, maksudnya dalam pengajian yang seperti ini, apabila dia mula tersentuh dengan agama dia, sebelum ini dia lo'la, dia kaplah jingga, dia lalai, leka, alpa dan sebagainya, jahil, gelap, zaman silam, tiba-tiba masuk line ni, dia akan ada satu kejutan, ya. Ada satu kejutan. Saya mengalaminya dan kawan-kawan yang lain pun mengalaminya. Dan itu lumrah kehidupan. Itu lumrah semula jadi yang Allah bagi. Rasa, tengok sekarang aku dah belajar apa sekarang. Ilmu apa? Kitab. Nampak kitab. Akan terasa. Tapi itu semua adalah laluan untuk mematangkan kita. Suatu hari nanti apabila Allah Ta'ala sampaikan kita di satu fasa dan kita tengok balik masa silam kita, kita akan rasa bersyukur dengan apa yang Allah letakkan pada masa itu. Ya. Kerana Allah, dan kita menyesal, kita look back, kita tengok, subhanallah, apa yang aku fikirkan dulu, macam mana aku boleh merasa akulah yang hebat, macam mana aku boleh merasakan. Biasanya orang yang tak melalui ini, dia tidak boleh menjadi guru murabbi. Dalam tasawuf, seorang yang terus ditingkatkan. Kadang-kadang ada orang, ada jenis yang dia beribadah, dia tak melalui fasa-fasa yang saya sebut tadi. Fasa sombong, fasa takabur, fasa keakuan diri, dia panggil majzub. Allah telah terus tarik dia, terus ke makam yang tinggi. Memang ada. Biasanya yang seperti ini, biasanya dia tidak layak untuk menjadi mursyid, murabbi. Dia lebih untuk diri dia. Dia yang makam tinggi, biasanya dia dapat jadi wali Allah dalam keadaan yang serta-merta. Memang ada, dipanggil sebagai tarikan Allah. Jazbah, dipanggil majzub, wali majzub, ya. Itu ditarik. Yang ini biasanya dia tidak layak untuk menjadi murabbi, mursyid, kerana dia tidak melalui fasa-fasa tadi. Sebab untuk dia nak mendidik manusia, dia kena melalui apa yang biasanya dilalui oleh manusia biasa. Ya, sebab yang tarikan tadi hanya berlaku pada sesetengah hamba Allah sahaja. Itu pun biasanya memang tak layak untuk mendidik orang bawahannya. Sebab dia boleh pakai untuk diri dia. Ya. Maka demikian sama ada ibadah. Sebab menuntut ilmu ni pun juga ada suatu ibadah, ada satu bentuk ibadah. Dan itu adalah fasa-fasa yang kita kena faham dan kita kena well aware dengan fasa tersebut, dan jangan berlama-lama dalam fasa tersebut. Kata tersangkut, takut-takut, sampai bila pun begitu nanti. Sampai bila pun begitu. Dia kena faham itu adalah suatu fasa yang dia kena suppresskan. Dia kena muhasabah diri dia. Sampai bila aku nak merasa kesombongan diri aku? Bila lagi nak rasakan kelazatan kesombongan Allah? Sampai bila aku nak merasa kemegahan diri aku?
Bila lagi aku nak merasa kelazatan, merasa kemegahan Allah dan merasa kelenyapan diriku, merasakan ketiadaan diriku. Bukan diri saya yang menyebabkan perkara ini berjaya, bukan perkara ini sampai capai teraih seperti ini, bukan saya, Allah. Ya. Dan adab hati apabila seorang beribadah kepada Allah sentiasa memandang ini adalah hidayah daripada Allah SWT. Itu adab hatinya. Apabila dia dapat beramal ibadah, ini semata-mata taufik Allah. Dengan cara ini dia mendidik hatinya. Sentiasa bersyukur bahawa ini adalah taufik hidayah Allah. Bukan sebab saya yang baik, bukan sebab saya yang mulia, bukan sebab saya yang berusaha. Kita tak nak pandang lagi usaha kita. Walaupun kita kena berusaha, tapi kita tak nak pandang usaha kita. Kita nak pandang apa yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita berusaha pun, kalau Allah tak bagi, Allah tak bagi kita. Bukan usaha kita. Ya. Nafikan usaha kita, nafikan kepandaian diri kita, nafikan kehebatan diri kita, nafikan kebagusan diri kita. Yang bawa kita menuju dia adalah Allah. Yang mendekatkan diri kita pada dia, Allah. Kita kita tidak ada daya upaya dan tidak ada kekuatan sedikit pun untuk menghampiri Allah. La hawla wala quwwata illa billah. Dan untuk didik itu dia makan masa, ya. Untuk didik hati itu makan masa. Sebab dia sekejap dia boleh faham, ya, macam dalam kelas ni kan. Boleh faham. Tapi nanti lepas 2-3 hari dia hilang balik. Dia tumbuh balik. Ya. Jadi dia adalah struggle, ya. Sebab tu dia panggil mujahadah. Dia panggil lawan nafsu ni, dia panggil mujahadah. Sebab benda tu duk timbul je. Kejap-kejap rasa aku lebih baik daripada adik-beradik aku. Kejap dia rasa lebih baik daripada orang lain. Kejap dia lebih baik daripada jiran dia. Jadi benda tu constantly dia struggle, dia kena pijak benda tu. Dia struggle. Inilah perjalanan kerohanian. Kalau kita nak tahu perjalanan rohani, inilah perjalanannya. Struggle. Sampai bila? Sampai hembusan nafas yang tak akhir. Ya. Kat dunia ni tak ada pengertian terhenti mujahadah. Orang yang dah sampai makam tinggi wali Allah pun semua ada mujahadah yang lain untuk tinggi lagi makam. Kedudukannya di sisi Allah. Banyak lagi benda yang dimujahadahkan. Selagi nama kita berada hidup kita di dunia, selagi itu kita kena mujahadah melawan nafsu kita. Bermakna kalau kita semakin beribadah, semakin merasa sombong, bermakna ada lagi niat-niat yang tidak betul dalam jiwa kita. Niat itulah fokus penghadapan hati. Masih lagi kena nak kredit daripada manusia, nak lagi penghormatan, nak orang respect kita. Itu semua dia akan mengacau tarbiyah hati tersebut. Dia nak pandang lagi orang respect dia, orang hormat dia, orang pandang dia, muliakan dia, VIP kan dia. Itu semua boleh menjadi penghalang-penghalang dalam perjalanan rohani menuju Allah. Kalau apabila seorang tersungkur dan dosa dan maksiat pula, adab hati yang pertama sekali dalam hal maksiat, seorang itu hendaklah adab hatinya adalah berniat untuk tidak melakukan apa-apa maksiat. Dia tidak ada plan, azam, nekat apa-apa untuk melakukan maksiat. Ini penghadapan hati dia pada Allah Subhanahu Taala. Ya. Baik. Kemudian dia tersungkur dalam dosa maksiat. Kerana manusia ni macam mana pun, sebab dia lemah. Manusia ni cepat terlupa, penuh dengan kekurangan. Sekejap dia sebelum ni dah nekat dah tak nak mengumpat, tapi jumpa saing-saing lama. Tupik mula cerita kan macam-macam. Jadi kalau tersungkur dan dosa dan maksiat, dia terus merasa hatinya rasa macam gelap, rasa macam keras. Ya, apa aku mengumpat? Diri aku sendiri tak banyak lagi tak betul. Kenapa aku nak cerita lagi aib orang, nak cerita lagi pukung orang? Cerita aku sendiri ni tak habis kalau nak cerita lah. Kalau orang nak cerita pasal aku sendiri ni banyak kekurangan lah. Aku sendiri banyak kelemahan.
Tak usah padulah cerita orang lain. Kita padu cerita kita. Kita ni banyak lagi nak kena berubah. Jadi dia merasa bersalah. Pertama tadi, nekat azam dia tak nak melakukan apa-apa maksiat. Tapi kalau dia tersungkur dalam maksiat, pada hatinya adalah dia tahu dia berdosa. Dia tahu dia berdosa, dia tahu dia bersalah, dia tahu dia menyesal dengan apa yang dia lakukan, dan dia azam tak nak buat lagi yang ini. Ini semua adab hati pada Allah ya. Adab hati pada Allah. Semua berlaku di dalam jiwa kita, hati kita. Apa dia? Kita menyesal dengan apa yang kita dah lakukan tadi. Ketika mengumpat, menyesal mengumpat. Kalau kesedaran itu datang ketika mengumpat tu, kita tarik diri, Allah Akbar, aku ni termengumpat pula orang lain. Kita terus asingkan diri kita. Ataupun terus tukar topik yang lain. Tapi kalau berlaku selepas daripada mengumpat tersebut, dia rasa menyesal. Dia tahu dia salah. Dia tahu dia salah. Dan dia minta ampun pada Allah. Minta ampun. Seperti macam mana anak minta ampun, tak taubat daripada mak dia bila dia melakukan kesilapan. Kita betul-betul merintih pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adab hati kita. Seolah-olah jangan pandang dosa tersebut dosa kecil. Dosa kecil ya. Kita jangan pandang macam tu. Itu bukan adab hati kita. Orang yang hatinya semakin halus hubungannya dengan Allah, walaupun dosa kecil tapi dia rasa gunung macam nak terhempap di atas kepalanya. Ini adab hati yang. Jadi pada kadar bagaimana adab hati seorang itu kepada Allah, itulah makam kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia rasa satu dosa kecil tadi, dia rasa macam gunung ledang terhempap, itu pun dah bagus. Tapi kalau ada orang macam terasa macam gunung Everest yang terhempap, itu lebih besar jiwanya dengan Allah. Seorang itu tingginya atau rendahnya makamnya di sisi Allah ada bagaimana kandungan jiwanya dengan Allah. Apabila dia rendah, dia kedudukan dia rendah di sisi Allah, apabila berlakunya dosa, dia rasa macam tak ada benda, macam lalat hinggap je kat hidung dia. Macam tu je. Tak ambil cakna, tak ambil peduli sangat. Alah benda kecil, ambil kecil. Macam tu. Macam tu je. Tak apa, tak lagi aku wuduk habis dosa-dosa. Ini biadab hatinya dengan Allah. Sebab dia tak tahu Allah bila nak tarik nyawa dia. Betul ke dia boleh sempat wuduk tak lagi? Betul ke dia dapat solat tak lagi? Betul ke dia kata aku tak apa, aku tinggalkan sembahyang, nanti aku qada semua dekat Masjidil Haram satu waktu 100,000. Kan dah salah faham kan? Itu pahala, bukannya hakikat solat dia dapat. Jika ditinggalkan solat, tetap dia kena soal, walaupun dia sembahyang 100 waktu pun dalam Masjidil Haram. Yang 100,000 itu pahala. Memang kita kena tamak dengan pahala. Tapi kena bezakan hakikat solat dengan pahala solat. Hakikat khatam Quran dengan pahala khatam Quran. Pahala khatam Quran kita dapat 3 kali qul huwallahu ahad. Tapi dia tak dapat hakikat khatam Quran. Cahaya setiap ayat dia tak dapat. Kan? Dia dapat pahala. Ya, pahala pun kita kena tamak juga. Tapi hakikat khatam Quran pun kita nak dapat juga. Baca daripada Al-Fatihah sampai An-Nas, 111 surah, 30 juzuk. Dah khatam Quran dah. Dia baca 3 kulhu je. Baguslah. Tapi itu pahala. Kita bezakan pahala dengan hakikat. Pahala ibadah dengan hakikat ibadah berbeza tu. Ya. Adakah dia tahu dia dapat pergi umrah ke tak untuk dia nak minta ampun daripada Allah depan Hajar Aswad dan sebagainya. Itu kan biadab hatinya dengan Allah. Seolah-olah macam confirm dia dapat hidup, sekejap lagi dapat wuduk. Padahal segalanya di tengah Allah. Itu maksud kebiadaban hati. Maksudnya, dan apabila seseorang itu melakukan dosa, dia jangan justify apa-apa depan Allah. Ya. Katakan mencuri tadi, kan? Katakan si pencuri, dia dah mencuri, dia justify depan Allah, ya Allah, aku sebenarnya tak nak mencuri, ya Allah, engkau tahu, ya Allah, aku mencuri ni sebab aku terpaksa, ya Allah, aku bukan nak mencuri sebenarnya, ya Allah,
orang semua tak nak bayar zakat, orang semua zalim, ambil duit-duit rakyat semua, saya terpaksa mencuri. Dia tak perlu justify. Ini biadab nampak Allah. Ya, saya terpaksa. Allah tak nak, Allah tak nak dengar kita terpaksa ke tidak terpaksa. Allah nak dengar rintihan seorang hamba. Allah rindu rayuan seorang hamba minta ampun daripada Allah. Sebab yang datangkan keadaan itu semua tadi, yang terpaksa ke, orang zalim ke, orang kaya tak nak bayar zakat ke, itu semua Allah yang ciptakan. Dan dia yang jatuh pada mencuri pun Allah yang takdirkan. Ya. Tapi Allah tak nak dengar. Dia kata, ya Allah, kau yang takdirkan aku, ya Allah, mencuri. Engkau yang tetapkan dalam mahfuz. Aku sebenarnya tak nak mencuri, tapi kau dah memang tetapkan dalam mahfuz. Jadi terpaksa mencuri, Allah. Terpaksa, bukan nak. Tulis dah dalam lauh mahfuzmu, ya Allah. Jadi hamba ni terpaksa. Allah tak nak dengar. Allah tahu dah. Tahu dah dia tulis semua dalam mahfuz. Allah nak dengar rintihan hamba. Siapa yang benar-benar menzahirkan makna keagungan Allah dan kehinaan diri dia. Ini adab hati. Wallahu a'lam. Sampai di situ. Inilah beberapa pelajaran berkenaan dengan perjalanan hati kita menuju Allah daripada kisah Nabi Musa alaihissalam. Mudah-mudahan memberi pencerahan